Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan media yang hadir pada sesi wawancara khas bersama saya pada hari ini bersempena sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-88. Tidak dinafikan media memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej-mesej jelas berkenaan peranan serta tanggungjawab ATM. Tidak kira kepada peranan utama ataupun peranan sekundernya. Terima kasih saya ucapkan atas kerjasama yang diberikan oleh rakan-rakan media pada ATM. Sekiranya ada tema tentera dan rakyat berpisah tiada, begitulah yang boleh diperumpamakan kepada anda semua, iaitu ATM dan media berpisah tiada. Seperti mana semua sedia maklum, ATM akan menyambut ulang tahunnya ke-88 pada 16 September 2021 ini dan turut berkongsi dengan tarikh sambutan Hari Malaysia ke-58. Tahun ini juga merupakan tahun kedua ATM berhadapan dengan cabaran dalam melaksanakan tugas sekundernya bagi membantu negara mengekang penularan pandemik COVID-19. Namun situasi ini bukan penghalang untuk ATM terus memastikan kesejahteraan dan kedaulatan Malaysia sentiasa terpelihara. Selama 88 tahun juga, ATM menjadi nadi kedaulatan negara, menyaksikan banyak keringat dan darah perjuangan perwira dan prajurit terdahulu bagi memastikan Malaysia mengekalkan keharmonian serta keamanan negara hingga dikecapi buat generasi hari ini. Keamanan ini tidak datang bergolek. Keringat dan nyawa mereka, para perwira dan prajurit negara, dipertaruhkan dalam mempertahankan kesejahteraan negara berdaulat ini. Justru sebagai warga ATM, kami akan sentiasa menanam tekad untuk menaburkan bakti dengan sepenuh jiwa, raga dan nyawa dalam memikul amanah bagi terus memekalkan relevansi ketumbukan organisasi ini agar kekal utuh sebagai barisan hadapan dan tulang belakang mempertahankan kedaulatan negara. Pada masa yang sama, saya mengambil kesempatan ini, saya dan seluruh warga ATM menzahirkan lapas ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. 88 tahun usia ATM, kami tetap memegang teguh ikrar kesatria untuk mempertahankan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara sehingga ke titisan darah yang terakhir. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakam setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan. Tidak dilupa agensi-agensi penguatkuasaan dan keselamatan negara, jabatan-jabatan kerajaan, rakan-rakan media serta segenap lapisan masyarakat Malaysia atas kepercayaan serta sokongan padu yang diberikan kepada Angkatan Tentera Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga kepada segenap lapisan keluarga besar Angkatan Tentera Malaysia yang komited melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta pengorbanan yang telah dicurahkan untuk negara, terutamanya pengorbanan yang dilakukan sebagai petugas barisan hadapan membantu negara memutus rantaian wabak COVID-19 ini. Saya berdoa agar kita semua terus cekal dan tabah dalam menjalankan tugas demi memastikan keselamatan, kesejahteraan rakyat dan kedaulatan Malaysia sentiasa terpelihara. Banyak lagi perkara yang saya rasa kita boleh bentangkan di sini, tetapi lebih elok kalau saya dapat mendapat spesifik punya soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua, supaya kita dapat merangkumi perkara yang mungkin boleh memanfaatkan kedua-dua belah pihak. So, I open for question.
Tolong pakai mic. Kau dah tadi Ya. pandemik COVID-19 dah masuk 2 tahun. Jadi apa ni dari segi anggota tentera Malaysia sebelum ni tak pernah berperang dengan apa ni virus. Jadi minta Tan Sri jelas sikit berkenaannya dan juga bagaimana menjaga anggota tentera daripada burn out, sebab banyak tugas barisan hadapan yang sangat keletihan sekarang. Ya. Terima kasih. Apa yang kita alami sekarang ni, kita dapat lihat daripada masyarakat kita, terutama barisan hadapan, ya. Mereka telah mendepani operasi, beberapa operasi lah dalam usaha kita untuk membantu pihak KKM dan agensi-agensi lain dalam kita untuk membenteras COVID-19 ni. Antara operasi-operasi yang kita sedang lakukan daripada dulu lagi, satu adalah untuk membantu pihak penguatkuasa itu PDRM kan, untuk menjalankan sekatan jalan raya, rondaan-rondaan penguatkuasaan dan beberapa lagi operasi-operasi yang ada kena-mengena dengan penguatkuasaan. Kita telah mengambil pendekatan bahawa kita ni sebagai Angkatan Tentera Malaysia, satu daripada tugas kita adalah untuk menentukan rakyat Malaysia selamat. Bukan saja daripada ancaman musuh yang nampak ataupun daripada ancaman luar. Kita juga melihat bahawa COVID-19 ni ataupun ancaman pandemik ni adalah satu daripada ancaman yang boleh membahaya dan boleh mengakibatkan kematian. Oleh demikian, komitmen tu memang sentiasa ada. We are looking into this, maknanya dia the soldiers understand their responsibility. Oleh yang demikian, kita masuk dan kita memberi segala usaha-usaha yang patut kita buatlah. Persoalan dia daripada semenjak 2 tahun ni kita nampak, ya, perjalanan pandemik ni naik turun, but at the end of the day, apa yang kita lihat sekarang ni, usaha ni masih lagi, kita masih berdepan dengan itu. Dia sama ada soldiers kita ni akan burn out tak burn out kan. Ini adalah banyak bergantung kepada kepahaman dan juga understanding daripada anggota kita bahawa ini adalah satu tanggungjawab, ya. Satu daripadanya yang kita menentukan bahawa mereka tidak terasa yang they are fighting a losing battle is always to explain to them kan bahawa kan perkara ni perlu dilakukan. Kedua adalah untuk menjaga moral-moral mereka, ya. Sebagai barisan hadapan ni, kita berdepan dengan bermacam-macam ancaman. Ancaman maksud saya adalah you can get infected easily because you are the frontliner. Pada masa yang sama, kan, penjagaan mereka ni dari segi kesihatan menentukan bahawa apabila mereka bertugas ni, kan, kita sedaya upaya untuk mengurangkan risiko mereka daripada dapat dijangkiti ni. Daripada rekod kita ataupun statistik, kita dapat lihat bahawa keberangkalian anggota kita yang bertugas sebagai frontliner ni, penguatkuasaan dan juga sekatan jalan raya ni, the number is very small. So, bagaimana kita buat itu? Macam-macam usaha kita buat. One of the thing yang kita menentukan bahawa mereka tidak akan berjangkit adalah usaha daripada unit ni. Apabila mereka pergi ke kawasan ataupun tempat untuk mereka melakukan SGR ni, pakaian dia orang tu, kan, they will report to the unit first. Dia akan lapor ke unit dulu dengan memakai pakaian yang lain. Mereka akan bertukar pakaian di situ dan daripada situ mereka pakaian bertugas tu,
kan, mereka akan buat tugas dan mereka akan balik ke unit, salin dulu, mandi dulu sebelum mereka balik. Itu adalah menentukan, kan, jika ada mereka terkesan daripada semasa bertugas ni, masalah itu ditinggal di situ je, kan. Mereka tidak akan membawa dan menyebarkan apa yang mereka bawa ni kepada keluarga-keluarga mereka ataupun orang yang tidak bertugas di situ. So these are one of the effort that we put in to make sure, kan, diorang ni tidak akan terkesan. Dan beberapa lagi usaha kita, kan, seperti tuan-tuan dah lihat, adalah perkara yang penting menentukan bahawa the frontliner ni sentiasa bertugas dengan bersemangat adalah untuk melihat kejayaan, ya. Kejayaan menentukan misi-misi mereka ni, kan, berjaya, ya. Mungkin the number is not yet reducing, tetapi perkara yang maksud saya, jika misi mereka untuk menentukan bahawa tidak ada rentas daerah, rentas negeri mereka dapat lakukan, it is part of diorang punya success story, kan. So perkara ini kita sentiasa tekankan kepada mereka, dan apa yang kita lihat atau apa yang kita fahami bahawa mereka ni tidak ada yang lagi kes di mana mereka kata, tuan, saya dah letih, saya tak nak buat kerja ni. So far we have not experience ataupun mendengar apa-apa keluhan daripada mereka. So benda-benda ni daripada unit dan juga markas formasi sentiasa kita melihat dan prihatin akan tindakan-tindakan kita. Ya. Boleh kenalkan diri sila. Saya Sazwani dari RTM. Saya nak tanya, memandangkan Malaysia bakal memasuki fasa endemik penghujung Oktober nanti, adakah kaki tangan yang menyertai tugasan Pakatan Raya dan sebagainya dari RTM akan dikurangkan atau ditambah? Ini adalah tertakluk kepada keperluan semasa. Sebab apa? Operasi sama ada diperlukan untuk membuat sekatan penguatkuasaan ni, kita bekerjasama dengan PDRM. They are kata orang the mission punya agensi, agensi peneraju. Jadi jika benda tu perlu, dan kita akan lakukanlah. Kalau tidak, kita akan kurangkan dan kita akan divertkan halakan mereka ke buat tugas-tugasan yang lain yang di mana masih lagi kemungkinan ada keperluan untuk kita operasi-operasi lain yang di mana operasi untuk mengurangkan ancaman COVID-19 ni dapat kita tangani, ya. Tuan Sri, saya Hafiz daripada Utusan Malaysia. Ya. Tuan Sri, saya nak tanya, adakah terdapat keperluan untuk penambahan Hospital Medan? Yang itu yang pertama. Yang kedua, adakah aset dan juga anggota ni, antara kekurangan anggota dan aset juga cabaran ketika operasi-operasi dalam mengekang penularan COVID ni, Tuan Sri? Okey, keperluan Hospital Medan ni dia bergantung kepada kes-kes yang tertentu. Apa yang kita lihat sekarang ni, kita mula daripada 1 dan tambah 2 dan altogether I think we have about 6 total of 6 Hospital Medan. Kita dah tubuhkan, dan pada masa yang sama mengikut kawasan juga ada yang telah kita bubarkan, kan. Contohnya di Klang Valley sekarang ni, kan, kita ada satu Hospital Medan di Hospital Mizan, ya, dan satu lagi di Kelang, dan juga satu lagi di Selayang, kan. Buat masa ni disebabkan kes di Kelang Valley ni
telah pun menurun secara mendadak, maka kita tak tutup lagi, tetapi we minimize the operation lah. Dekat Mizan ni kita dah kurangkan, dan dekat Selayang pun kita dah kurangkan. Contohnya pada minggu ni keperluan di Pulau Pinang kan, ada lagi mereka memerlukan satu hospital Medan. Jadi saya punya bahagian kesihatan kan telah pun deploy besok ya untuk menubuhkan satu hospital Medan dekat mainland Penang lah. So perkara-perkara ni mengikut keperluan semasa lah. But we always ready lah, maksud saya. Soalan yang satu lagi berkenaan dengan cukup anggota. Penggunaan anggota dan aset-aset ni seperti mana yang kita tahu adalah kita buat perancangan yang teliti ya. Dalam semasa pandemik ni kan ada dua operasi yang besar yang kita lakukan selain pada operasi-operasi lain untuk menangani pandemik ni. Satu adalah Op Penawar, yang kedua adalah Op Benteng. Selain daripada itu, kita pun ada melakukan ujian PPV Pandu Lalu. Satu lagi adalah Combat Medic. Combat Medic mana dia di kawasan Sabah Sarawak ni, di mana hubungan ataupun perjalanan untuk pergi ke sesuatu tempat yang terpencil ni memang amat sukar. Jadi kita menggunakan Combat Medic ini, menggunakan helikopter dan juga anggota-anggota kita untuk melakukan vaccination punya ni. Tapi yang besarnya adalah Op Benteng dengan Op Penawar. Perancangan ni buat masa ni keperluan tersebut kan mencukupi, disebabkan Op Benteng ni ini adalah interagency punya operasi antara agensi di mana kita PDRM, APMM, Immigration, Rela dan beberapa lagi agensi penguatkuasa ni kita gabungkan sekali. Penggunaan aset dan juga anggota-anggota ni dioptimumkan secara lebih baik kan, supaya kita kata orang semua tempat-tempat tu kita boleh cover dengan menggunakan perancangan yang teliti ya. Tan Sri, satu lagi. Adakah saya difahamkan untuk doktor tentera, adakah selepas ini akan ditambah jumlah pengambilan doktor dalam kalangan ATM, Tan Sri? Buat masa ni untuk mendokong tugas-tugas perubatan di ATM, anggota-anggota perubatan kita, doktor dengan juga paramedik nurses, paramedik dan juga nurses untuk buat masa ni mencukupi. Tetapi ada masanya di mana keperluan mereka, seperti contohnya apa yang kita lihat di semasa pandemik ni, di mana kita perlu melakukan ataupun membuka hospital-hospital Medan dan juga membantu KKM. Masa itulah dia menjadi genting lah. Mana dia we need more doctors. Apa yang kita telah buat adalah pada hari itu kerajaan telah pun membuka ruang untuk kita untuk ambil kontrak doktor dan juga paramedik supaya kita dapat lagi menambah beberapa anggota-anggota dan juga doktor untuk kita gunakan mereka untuk cover kita punya operasi ni. Sebab operasi ni berpanjangan kan, and anggota-anggota perubatan ni kan, mereka ni kalau kita kata as a frontliner ni kan, tugas mereka memang berat. So at the same time kita nak menentukan bahawa mereka cukup masa untuk rehat dan juga pusingan tu adalah pusingan yang selamat lah. So we brought in contract doctors dan juga paramedik. At this point of time kita rasa selesa sikit lah, di mana
cukup anggota untuk kita lancarkan ataupun membuat operasi-operasi yang tambahan ni. Assalamualaikum Tan Sri, saya Aminul daripada TV3. Tan Sri, sepanjang pandemik ini kita tahu 2 tahun ramai orang awam dia lebih duduk di rumah dengan adanya penggunaan khidmat dalam talian dan online. Ada tak mungkin nanti mungkin ada beberapa persediaan atau langkah baru dalam menghadapi ancaman cyber? Sebab kita tahu kebanyakan orang sekarang lebih terfokus pada dalam talian, komputer dan juga internet. Jadi mungkin untuk memperkasa, meningkatkan pertahanan negara daripada ancaman cyber, tak mungkin ada perancangan baru. Sekarang ni seperti mana yang saya dah wawarkan dulu bahawa kita ada satu bahagian di ATM ni, bahagian cyber dan juga elektronik lah. Mereka ni adalah bertanggungjawab untuk menentukan keselamatan pengoperasian dan juga perancangan apa-apa yang berkenaan dengan cyber ni kan, mereka kendalikan. It is under one roof. So perkara-perkara ni since kita dah ada benda tu kan, dah ada pasukan ataupun bahagian yang didedikasikan untuk menentukan perkara ni, dilihat secara terperinci, jangkaan sama ada serangan cyber dan juga penggunaan cyber ni untuk melemahkan kita ataupun memberi mengaibkan keadaan kita ni, kita tentukan. It is an ongoing operation actually. Ada yang kita dapat detect secara awal kan, dan kita tangani secepat mungkin, dan ada juga di mana early warning tu kita dah dapat ketahui, di mana kita lancarkan counter kan. InsyaAllah buat masa ni kan, dengan adanya bahagian cyber ni yang fully dedicated untuk menentukan ancaman daripada bahagian cyber ni dapat kita optimiskan. Ini juga dengan adanya beberapa sistem yang kita ada kan. Dulu sistem kita ada, tetapi disebabkan dia tidak bawah satu bumbung, maka kita tak dapat nak menentukan bahawa semua kawasan ataupun angle ni kita cover. Sekarang ni alhamdulillah dengan adanya bahagian ni kita telah dapat pun meletakkan ancaman ni sebagai di bawah satu kita dapat bertanggungjawabkan mereka untuk menentukan perkara ini tidak akan dapat berlaku kan. Of course kita tahu serangan cyber ni is an ongoing process. Teknologi ni sentiasa dipertingkatkan kan. Adalah mustahil untuk kita just duduk ataupun happy with what we have kan. Because every day bentuk-bentuk serangan ni dia berbagai kan. Jadi kalau kita tidak prihatin tentang perjalanan dan juga metodologi mereka ni, maka kita akan jadi bangsa mereka lah. Patrick Elvin from ADJ. Currently, facing the pandemic, how is your armed forces those who are serving in overseas during this pandemic? Yang sekarang ni orang-orang yang kat overseas dia, yang besar sekali adalah Malbat 850 di Lebanon. Alhamdulillah, sebab dengan adanya SOP yang ketat ni, maka mereka yang ni sama ada dia terkesan ataupun tak kan, kita dapat kurangkan risiko mereka. In fact, contohnya di Lebanon kan ni kan, mereka duduk sebagai satu kumpulan lah. Exposure dia orang terhadap orang luar ni kurang kan.
Sebab itulah saya rasa one of the things that I rasa yang di mana mereka dapat menumpukan tugas mereka tanpa terkesan dengan COVID-19 ni kan, dapat kita kawal, ya. So adalah kes isolated cases ni, tetapi benda ni kita dapat tangani. Tapi yang penting ni adalah untuk mereka menentukan bahawa segala perkara yang mereka buat mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. I think that is the most important thing lah. Yeah. Apa kata orang, double up lagi sebab kita tentukan mereka ni dah dapat 2 kali vaksin lah. Yeah. Sekali lagi mengenai saya Sazwani dari RTM, mengenai sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia yang diadakan secara fizikal di Teksa nanti. Mungkin boleh jelaskan apa SOP yang bakal di apply? Sebab sekarang ni apabila kita nak buat Hari Angkatan Tentera di Port Dickson ni kan, rule number 1 is we make sure that it is in the green bubble lah. Green bubble mana dia orang yang terlibat ni adalah anggota tentera saja. Dia tidak terlibat dengan orang luar ataupun orang awam kan. In fact penonton pun kita tak ada kan. It just purely ATM punya do. Dan kita merancang kan supaya benda ni dapat dikongsi dengan rakyat Malaysia. Kita plan untuk live feed lah. Live feed kan di luar ataupun ni, tetapi semasa membuat secara fizikal ni, kita tentukan bahawa there is no other people involved kan. Seperti mana kita buat operasi ataupun latihan biasa, di mana cuma anggota tentera saja yang terlibat, dan mereka ni kita tahu bahawa mereka telah pun kan, diberi 2 kali vaksin dan menentukan bahawa siapa yang imbuh kat itu adalah COVID free lah. Mana dia orang telah pun diberi ujian-ujian menentukan mereka tidak positif. Macam mana dengan persediaan untuk sambutan Hari ATM yang akan diadakan nanti, dan apakah harapan Tan Sri sempena Hari ATM nanti? Antara perkara yang saya rasa amat penting kan, di mana sekarang ni Malaysia dan juga seluruh dunia lah, saya boleh katakan berhadapan dengan pandemik ni kan. Kita belum tahu kan impact pandemik ni bukan saja orang sakit kan, tetapi mereka juga terkesan secara psikologikal kan, secara segi kewangan, banyak perkara yang kata orang impact negatif yang terjadi sekarang ni. Apa yang diperlukan adalah, satu adalah untuk menaikkan semangat mereka kan. Apa yang ATM boleh lakukan adalah untuk membawa balik kan semangat tersebut, di mana mereka percaya satu bahawa apa-apa pun terjadi kan, ATM adalah satu ketumbukan yang sentiasa bersedia. Yang kedua adalah dengan kesan pandemik ni kan, ATM kan daripada segi kesiapsiagaan mereka kan, mereka tidak terkesan kan. Itu adalah satu daripada cara yang di mana kita boleh membawa balik semangat-semangat kepada rakyat-rakyat Malaysia ni. Dan of course sudah tentunya satu perkara yang saya rasa penting adalah untuk kita mengingati balik kan, ataupun memberi penghormatan kepada
our fallen soldiers. Prajurit kita yang telah terkorban sebelum ni kan, untuk menentukan kedaulatan dan keamanan negara Malaysia ni kan, bahawa pengorbanan mereka tidak sia-sia kan. Dengan mengadakan hari ATM secara fizikal ni dan juga memberi mereka satu-satu, kata orang mungkin boleh memberi membawa balik kan perasaan tersebut adalah penting kan. Walaupun mungkin daripada konteks sama ada benda tu okey ke tak okey, tapi yang penting adalah kan kita nak bawa balik semangat tu kan. We want to make sure that apabila orang melihat ni, dia percaya kan bahawa prajurit ataupun tentera kita ni sentiasa bersedia dan juga memperlihatkan bahawa betapa suci dan pentingnya pengorbanan tentera-tentera sebelum kita ni untuk menentukan ataupun merasa apa yang kita sekarang ni rasa, bahawa negara kita aman dan juga berdaulat ya. Assalamualaikum Cik Zahid. Okey. Saya Ahmad dari Cosmo. Tanya sikit berkenaan belanjawan untuk tahun ni Cik Zahid. Boleh ditafsirkan sikit tak apa harapan belanjawan untuk tahun ni untuk ATM? We mean tahun depan lah. Tahun depan dah. Yang tahun ni dah pakai dah kan. Okey, saya ingin menyeru bahawa kita faham bahawa negara kita terkesan dari segi perbelanjaan ni kan. Kita tahu bahawa banyak duit telah pun dibelanjakan untuk negara kita selamat ataupun terkeluar daripada pandemik ni. Oleh yang demikian, yang penting adalah ini harapan saya bahawa dia ada sekarang ni ada dua OE dengan DE lah, operational expenditure dengan development expenditure. Operational expenditure ni adalah untuk menentukan bahawa kesiapsiagaan kita harian ini adalah yang berbentuk gaji, maintenance dan perkara-perkara yang menentukan kita boleh melakukan operasi semasa kan. Perkara ini saya rasa patut dikekalkan ya. Sebab apa? Sama ada pandemik ada ke tak ada ke, ancaman sentiasa ada ya. Oleh demikian we cannot ataupun kita tidak boleh kata orang sebagai satu alasan kan, duit tak ada kita tak boleh nak lakukan apa-apa kan. Saya berharap kerajaan dapat memberi kita keutamaan di segi ni. Jika ada potongan pun kita faham, kalau nak beli barang-barang baru ni kan mungkin kita boleh delay kan until the economy recover, tetapi apa yang diperlukan sekarang ni adalah berharap bahawa operational expenditure ni kan dapat dikekalkan ataupun ditambah ya. Kita lihat dengan keadaan geostrategik sekarang ni ya. Itu yang saya cakap, sama ada pandemik ni ada ke tak ada, keadaan geostrategik ni sentiasa bertukar dan juga bergolak. Makna dia we need kita perlu kan bersedia ataupun menentukan bahawa perancangan-perancangan kita selama ni di mana menentukan keselamatan kawasan serantau kita ni, terutama untuk menentukan bahawa Laut China Selatan stabil, pencubuhan-pencubuhan perairan ataupun pencubuhan-pencubuhan dari pelbagai bentuk ni dapat kita tangani. It is always there kan. Makna dia kalau kita tidak bersedia dan kita tidak ada disebabkan alasan-alasan yang saya bagi tadi kan, ia akan tidak stabilkan negara kita. So when that happen kan, banyak lagi perkara-perkara impact negatif akan terjadi. So priority tu kena ada. Maksudnya sama ada pandemik ke tak pandemik kan,
kita perlu menentukan bahawa kestabilan negara kita ni sentiasa kita jaga. Dan the only one of, kan, tidak ada cara lain, kan, sebab apa, we are system dependent, kan. Operasi-operasi ni kan perlu dijalankan, dia perlukan minyak, perlukan maintenance, kan. So benda ni memerlukan dollars and cent, memerlukan wang ringgit. Jika benda ni tidak ada, kan, we got no choice but to scale down. But when we scale down, kan, isu-isu seperti keselamatan serantau ni akan terjejas, kan, and we can't afford to make that happen, yeah. Tan Sri, in terms of assets now, what is the status of the tender for the LCA program? Okey, seperti ni dah keluar daripada dah masuk media itu. We have started the tender process, I think since June itu, dan it's supposed to be closed by September lah. Sekarang ni TDM telah sedang melakukan proses-proses tender ni, kan. It is still ongoing, kan. Then we should know the result soon lah. Benda ni kali ni akan diserahkan kepada kerajaan, kan, untuk proses seterusnya lah. Tan Sri, saya satu lagi. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan hala tuju ATM dalam aspek penambahbaikan strategi pertahanan negara, sebab susulan ancaman keselamatan di Laut Cina Selatan dan juga Austin. Thank you. Apabila kita bercerita pasal strategi pertahanan ni, this is a big thing, untuk menentukan makna dia we are safe ataupun kita selamat dan stabil, kan. Banyak pendekatan besar ni kita perlu lakukan. Satu daripada konteknya adalah konteks diplomasi, Konteks diplomasi maksud saya menentukan bahawa kita kawan kepada semua, kan, dan enemy to none lah. Ada perkara-perkara yang kita perlu pertimbangkan supaya we always position ourselves, to make sure that, kan, kita tak tersepit dan juga kita always in an advantage position, kan. Ini adalah daripada konteks diplomasi. Satu lagi, orang kata diplomasi will not work if we don't have a big stick, kan. Mana dia kita perlukan ada kekuatan, kekuatan pertahanan. Kita kena ada sesuatu untuk mempertahankan hak kita, kan. Kita ada sesuatu, kan, ada keupayaan untuk menentukan bahawa kita ada di situ apabila sesuatu benda yang tak diingini terjadi, kan. So benda ni saya rasa satu adalah pendekatan jangka pendek dan juga jangka panjang, but it is all about keupayaan, kan. Keupayaan ni macam saya cakap daripada awal tadi, apa yang kita ada sekarang ni, kita kena tentukan dia berfungsi. Dan disebabkan perubahan teknologi, barang yang kita ada ni semakin tua, makin usang, dan dia sampai ke tahap di mana dia tidak akan jadi efektif, kita kena ganti. So itu adalah perancangan jangka panjang. So benda ni kena berjalan berselari, mana dia diplomasi dan juga menentukan ketahanan daripada konteks keupayaan kita ni, di mana kita dapat mempertahankan kedaulatan kita ada di situ. Benda ni kita memang telah ungkaikan daripada kertas putih kita, kertas putih pertahanan. Di situ kita ada nyatakan perkara-perkara yang kita perlu. Sekarang ni apa yang kita nak tentukan bahawa strategi yang telah pun dinyatakan di situ perlu kita jalankan. So this is important. Kita pun banyak bergerak di mana how big and how fast ni banyak depend dengan bajet.
sumber kewangan. Kalau benda tu besar, maka dia kita boleh bergerak laju. Kalau kita kecil, then we have to pace ourselves. But the most important thing, we have to move forward. Otherwise, apabila kita ketinggalan, banyak perkara-perkara yang kita tidak jangka mungkin berlaku. We cannot, that's why saya sentiasa memperkatakan bahawa freedom we cannot take it for granted. If you don't protect it, kan, it will be taken out from you. Yeah. Okay, Tuan. Okay, last question. Tak, banyak lagi kat sini ada ni. Satu perkara yang saya rasa ingin mesej yang saya ingin sampaikan pada Hari Angkatan Tentera ni dari segi kebajikan lah. Which is saya dah ada tulis kat sini berkenaan dengan veteran, kan. Sentiasa daripada dulu saya duk cerita kata veteran kan. Sebab kita tahu bahawa buat masa ni kan masalah bekas-bekas askar ni kan yang telah tamat perkhidmatan mereka, bukan semua tetapi sebilangan mereka nak kata besar tu taklah besar sangat, tetapi saya boleh kata majority lah, majority of them ketentuan kelangsungan hidup ni tidak, kata orang, tidak terjamin, kan, disebabkan second career punya opportunity ni tidak ada, ya. Kita dok dengar bahawa tabung veteran ni kan berapa sen sangat yang kita dapat collect, kan. Mungkin komitmen daripada kerajaan ataupun syarikat orang persorangan ni dia bagilah berapa-berapa, kan. Tapi kalau nak menentukan bahawa veteran ni dapat hidup seperti mana rakyat-rakyat lain ni selepas mereka berhenti askar, dia kena ada steady income, kan. Steady income maknanya dia orang punya second career opportunity tu kena ada, ya. Perkara ni yang kita sekarang ni masih lagi, kan, mencari jalan, kan, what is the best what is the best way to do it, kan. Pada masa yang sama, pendekatan ni pun tidak boleh pendekatan secara one track ataupun satu angle je. It have to be holistic, ya. Holistic mana dia memerlukan, kan, ownership ataupun pembabitan daripada pihak kerajaan, daripada pihak awam, daripada pihak swasta, kan, dan juga daripada pihak ATM ni. Kita juga perlu mengambil satu pendekatan di mana penyediaan mereka ni, kan, dari segi mental attitude, awareness apa semua ni kena ada di situ, kan, supaya apabila mereka berhenti askar ni, they are ready to take the second, kata orang, the next phase of life ni, supaya mereka dapat hidup dengan lebih selesa. Dan soalan dia sama juga dengan orang lain, kan. Agensi-agensi lain, dia orang pun berhenti juga. Tetapi, kan, saya nak nyatakan di sini bahawa askar ni berhenti umur dia 40, ya. Siapa yang umur 40 sini akan faham, kan, what kind of commitment that you have to what kind of commitment yang you ada umur 40 ataupun umur 30-an ni, kan. Sebab masa itulah you punya perbelanjaan, kan, anak tak habis sekolah lagi, kan, rumah tak habis bayar, kereta tak habis bayar, masa itulah yang paling tinggi. And then the next thing you know, kan, katakan you berpencen, kan, gaji separuh, ya. And then you date to take, kan, you ada lagi nak habiskan anak you sekolah, yang menentukan dia orang berdikari, dan juga komitmen lain ni lagi memerlukan 10-15 tahun, kan. So kalau you tak ada steady income ataupun second career opportunity ni, kan, macam mana you nak hidup, kan. So dengan cara macam tu, kan, automatic you jadi masuk B40. Masuk B40 ni, kan, you know, kan, daripada you dapat satu bernaung daripada satu organisasi di mana mereka dapat menentukan keseseraan you, tetapi the next thing apabila you berhenti, kan, you pergi kat B40, you cannot survive, ya? So benda ni yang saya
ada yang dalam saya punya teks kat sini bahawa ini perlu kita tekankan, ini kita perlu kita beri peluang kepada mereka, kan, dan juga persediaan untuk mereka ni, kan, kena dibuat. I mean, you have to be fair with them, kan. After giving all their life, blood and sweat to the country, the next thing apabila diorang dah sampai umur macam tu, we discard them, kan. So it is unfair, kan. We have to do something. Satu lagi, kita pun melihat bahawa isteri-isteri kita dalam ATM ni, kalau kita bagi mereka satu skill, mana yang tak bekerja, kan, satu skill di mana mereka dapat menambah baik, kan, income, ya. Sebab kita tahu ni, kan, online business is one of the best bisnes yang di mana modal dia terlalu tidak memerlukan modal yang besar. Cuma kita memerlukan skill, ya. Sama ada buat makanan ataupun buat keperluan rumah ni sentiasa dekat situ. Marketing is all online. So kalau benda ni kita dapat terapkan kepada mereka, so in other words, we'll be able to improve dia orang punya financial standing ni, dan ini pun boleh diperpanjangkan, kan, apabila mereka dah pencen. So giving them a proper skill where they can help the husband, kan, by increasing the income opportunity ni, kan, it is a good way for us to apa kata orang, nak menentukan bahawa kebajikan anggota angkatan tentera ni, kan, dapat dipeliharakan, ya. So well, keperluan-keperluan lain ada dalam tag ni, kan, untuk ni for you to write lah. If you need anything more, you can text personally to me, kan. I will try to bagi you other details lah for hari ATM punya ni. Assalamualaikum Tan Sri. Saya Afiq dari Bernama. Saya ada soalan. Tan Sri, seperti yang kita tahu bahawa MTF banyak kejayaan nyumbang dalam Benteng. Adakah MTF ini akan dikekalkan sekiranya Malaysia bebas COVID? Okey. NTF adalah Benteng adalah satu operasi di mana kita memperkasakan penjagaan sempadan, kan. Hasrat utama dia adalah untuk menentukan tidak ada pencerobohan parti, ya. Tapi dalam kita duk buat pencerobohan parti ni, kan, kita pun tangkap penyelundup, kan. Banyak benda yang orang cross border punya illegal activities ni kita dapat pertahankan. So we notice that actually happening. Tapi it's not because of Benteng. Dia punya kerahsiaan dia adalah, kan, the secret is dia punya interagency punya collaboration tu. Itulah yang membolehkan bahawa operasi ini dapat kejayaannya, kan, amat besar, ya. Oleh yang demikian, saya berharap bahawa apabila habis pandemik ni, kan, kerajaan akan mengambil satu pendekatan yang sama. It may not be ATM, it may be other agency yang lead ni, tetapi yang pentingnya adalah kolaborasi antara agensi ni dapat kita pertahankan, dapat kita pupukkan lagi supaya operasi pertahanan sempadan ni kita dapat tentukan keselamatan dia. Sebab untuk menentukan sempadan yang sebesar Malaysia ni, kan, bos land border dengan maritime border ni adalah panjang. Kalau nak harap aset-aset agensi-agensi tertentu saja, kan, it can never recover. So we need to put all these assets together, kan, and coordinate them, kan, then only we able to cover most area
Kan? Apabila kita dapat cover kebanyakan tempat ni, maka peluang-peluang ataupun keberangkalian untuk pencerobohan, penyelundupan ni kita dapat tentukan ia tidak berlaku. Ya. Okey. Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kan, dan saya harap bahawa interaksi kita pada hari ini sedikit dan banyak dapat menerangkan kepada rakyat Malaysia lah bahawa berapa pentingnya peranan ATM kan semasa ni. Ya. Okey. Thank you very much.